Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejam celik kita dah sampai ke apa? Subtopik yang terakhir ni. Oh, kena pakai kena ada pulut kuning patutnya hari ni hampir 2 tahun. Bulan 3 tahun lepas. Bulan 8 habis untuk cikgu merakam dan mengajar menggunakan video ni. Okey, baik. Lembong banyak tak guna juga kan. Baik, hari ni tajuk terakhir kita ni, Malaysia menuju masa depan. Apa yang kita nak belajar ni? Di sini kita belajar tentang apa yang kita nampak Malaysia pada masa akan datang. Dari segi ekonomi, dari segi politik, apa yang kita nak. Okey, baik. Kalau kita tengok sini, nama pun wawasan. Macam wawasan 2020. Dia wawasan ni adalah strategi jangka masa panjang ataupun perancangan jangka masa panjang. Strategi perancangan sama lah Kadang-kadang apa cikgu? Ini strategi perancangan. Baik. Dan kita tengok di sini. Baca lagi. Sebab kita tak, sejarah ni kita tak boleh tinggal. Ada poin-poin dia di situ. Jadi kalau kita tengok di sini, dia kata apa? Bawah sekali tu. Oleh itu, negara kita merangka ni maksudnya kita merancang tadi lah. Pelbagai usaha memastikan generasi nenek-nenek kita hari ni dulu meninggalkan kepada saya. Saya mungkin meninggalkan kepada cucu-cucu. Nampak di situ. Jadi kita nampak di sini yang bawah tu sedap ayat tu kan. Negara kita ni merangka pelbagai usaha memastikan generasi akan datang menikmati kehidupan yang lebih baik. Okey, baik. Tengok yang pertama. Yang pertama ni, number 1. Okey, melalui ASEAN. Okey, kalau kita nampak melalui ASEAN ni yang kita dah belajar dalam bab 9 ni, ASEAN ni satu pertubuhan Asia Tenggara yang disertai oleh Malaysia lah. Yang kita nampak ASEAN ni akan membantu negara kita dari segi apa? Itu kita nak tengok. Apa yang Malaysia dapat bila menyertai ASEAN. Baik. Kalau kita tengok yang pertama ni, dot pertama ni. ASEAN ni, komuniti ASEAN. Nama komuniti maksudnya anggota ASEAN. Komuniti, anggota lah anggota ASEAN, dia sentiasa pandang ke depan lah. Tengok, kita pandang depan. Hari ni duit orang dah tak ada. Orang guna online. Akan datang kan. Ngajar online. Dulu ngajar bersemuka. Semua benda-benda baru online. Jadi kita nampak ASEAN ni, dia menekankan apa? ASEAN menekankan apa cikgu? Okey, kita nampak di sini. Fokus ASEAN adalah kepada 3 ni. Ekonomi, sosio budaya, keselamatan. Kalau kita ada 3 ini, kalau kita tengok satu persatu diletak bawah ini, maka negara ASEAN ni, ASEAN tu masuk Malaysia, Indonesia, Singapura dan lain-lain. Tengok pada bendera ni, ada berapa bendera? Cuba tengok. Kau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Kena kira lah nak tunjuk ASEAN ni. Jadi harapannya, kalau kita rangkumkan ke semua ni, kalau semuanya komuniti ini bersatu, sudah tentulah negara kita ni berada pada tahap yang terbaik lah. Hasrat komuniti sosio budaya agar negara anggota ASEAN ini dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Apa lagi kita nampak? Dari segi keselamatan, rantau ASEAN kekal terjamin. Dari segi politik, stabil. Dari segi sosial kehidupan kita, saling hormat menghormati. Itu semua kesan. Okey. Yang kedua, makan kita cerita juga. Nampak? Dari segi makanan, apa jangkaan kita pada makanan pada masa akan datang? Melalui United Nation Committee ni, satu lagi cabang PBB, bahawa dia kata apa di sini? Ini unik ni. Keselamatan makanan merujuk kepada setiap masa. Maksud kita ni kena dapat makanan-makanan yang cukup nutrisi lah. Cukup berkhasiat,
supaya tumbesaran kita, pemikiran kita seimbang. Nampak ni? Mencukupi, berkhasiat dan sebagainya. Jadi oleh itu apa kita nampak? Antara isunya, banyaklah isu. Bila kita nak dapat makanan yang baik ni, dah tentulah harganya mahal. Kenaikan harga barang. Lepas tu barangan pula terhad. Tengok hari ni sekarang, waktu-waktu macam ni kan, minyak masak pun tak ada. Banyak terhad. Sebab apa? Kilang tutup. Jadi kita nampak. Lepas tu pula kerana apa? Kenaikan harga barang, barangan terhad. Ini boleh berlaku jika berlakunya bencana ataupun pengeluaran secara berlebihan lah. Pengeluaran secara berlebihan, kalau kita tengok, untunglah. Tapi kalau pengeluaran tu kurang, permintaan banyak, tapi barang tak ada, tak boleh lah. Jadi inflasi kan. Bencana alam ataupun pencemaran makanan. Bencana alam ni biasanya berlaku di area kita ni, kawasan sekitar kita. Contohnya selalu berlakunya ribut taufan di Filipina. Itu kita nampak. Ini pun dipikir juga tentang makanan ni. Yang seterusnya kita nampak ialah, nampak bahawa ada reserve. Melalui ASEAN ada reserve security. Nak sebut payah. Makanan ASEAN, maksud kita ini, security ni maksudnya kita simpan makanan untuk kecemasan. Di mana kalau kita nampak di sini adalah tentang mendapat simpanan beras. Nampak ni, membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Ingat ASEAN ni pengeluar beras antara yang utama di dunia lah. Antara beras-beras kita selalu kita sebut beras tiam. Thailand, Vietnam, ini antara pengeluar beras lah. Malaysia ni pembeli beras. Kita bukan pengeluar, kita beli. Tak cukup. Rakyat kita ni makan alhamdulillah. Okey, kita nampak reserve digunakan waktu kecemasan, kadar ditetapkan 50,000 tan. Banyak, 1 tan 1,000. Nampak Okey, itu nombor 2. Kita nampak bagusnya ASEAN ni. Okey, apa lagi yang kita nampak ASEAN ni? Yang ketiga. Ini yang satu isu yang sering berlaku pada bulan-bulan tertentu, iaitu berkaitan dengan isu alam sekitar. Cikgu dah terangkan isu alam sekitar ini pada bab 9, contohnya jerebu. Okey, kalau kita tengok di sini, pada perenggan kedua, dia dah tulis di situ. Jerebu merupakan fenomena pencemaran udara. Maksudnya dengan jerebu ni, dia takkan nampak lah jarak penglihatan kita semakin pendek. Macam tahun 1997. Cikgu praktikal di MUA kan. Tak nampak. Darurat di Sarawak. Tak nampak jalan ni. Cuti. Masa tu baru first time pakai mask macam pakai hari ni tu. Mask. Bila tengok pakai COVID ni pakai mask, ingat zaman jerebu dulu jarak penglihatan. Dan kesihatan, kalau orang sakit, batuk-batuk, tak boleh lah Jadi apa langkah kita buat? Soalan dia akan tanya ialah langkah dah. Apakah langkahnya? Okey. Yang pertama sekali ialah melalui, yang kita nampak, cikgu letak warna hijau di sini, ialah melalui perjanjian ASEAN. Perjanjian dengan negara-negara ASEAN lah. Jadi kita nampak ini merupakan perjanjian yang paling hebat. Kenapa cikgu kata paling hebat? Sebab dia ni adalah yang pertama di dunia. Yang mana kita nampak negara-negara yang terlibat, biasanya Malaysia, Singapura, Indonesia. Kita duduk bersama, bincang, nak memastikan jerebu ini dia tidak berulang. Walaupun sentiasa berulang, sebab kita tak boleh jangka fenomena alam ni, angin ni, kita tak boleh jangka. Jadi prinsipnya, ASEAN ni dia ada prinsip dia. Prinsipnya ialah ASEAN tanpa jerebu 2020. Sekarang dah 2021. Tahun lepas ada dah jerebu sikit, mungkin sebab COVID ke, orang tak bakar hutan ni. Nampak di sini. Ini contohnya jerebu ni. Dan lebih bahaya jerebu ni kalau kita nampak di kawasan-kawasan pertanian yang bertanah gambut. Nampak api macam tak ada je kan. Tapi dia keluar asap itu yang bahaya. Berapa ramai bomba kita
yang terlibat untuk membantu negara jiran bagi proses memadam api, dan ada juga yang meninggal dunia sewaktu proses tersebut. Okey, itu kita nampaklah gambar Jerbu 2014. Nampak tak nampak ni. Jadi menyukarkan pergerakan khususnya kapal terbang lah. Kalau kita bawah tu mungkin nampak pasal lampu. Kalau kapal terbang payah juga. Okey, 4. Bab ini kita kena belajar ingat balik tentang Zoufan. Okey, kita ingat balik. Okey, dalam rantau Asia Tenggara ni kita sudah ada perjanjian secara bersama. Nampak sini Malaysia menandatangani Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Nak sebut ni SEAN. Dah payah nak sebut Senang cerita, zon bebas senjata nuklear. Kita ingat bahasa Melayu cukup lah ni. Perjanjian zon bebas senjata nuklear pada tahun 1995. Ni zaman ni cikgu baru belajar ni. Apa yang kita nampak dalam perjanjian ini? Cikgu sepatutnya letak warna merah. Sorry. Baru kita nampak warna merah tu fakta. Okey, kita nampak di sini. Di mana huraian dia kita nampak di sini, agar negara-negara yang terlibat tidak mengembang, tidak mengeluarkan, memiliki dan mengawal. Maksudnya kita dah bincang bersama-sama agar negara Asia Tenggara ni tidak keluarkan, tidak membawa masuk, tidak menggunakan. Semua semuanya. Dan kita nampak di sini, untuk ini kita tak boleh sama-sama kita je. Kenapa? Sebab negara-negara maju dia menjadikan negara ASEAN ni sebagai satu tempat untuk uji kaji juga. Kalau kita nampak di sini, kalau kita tengok yang sini, kancah persaingan ini dia melibatkan kuasa besar. Kuasa besar ni lah yang kita risau yang ada sedikit kebebasan menggunakan tenaga nuklear. Nuklear ni bukan senjata saja. Nuklear ni juga digunakan untuk industri. Untuk industri perkilangan. Yang menjadi masalah ini ialah mereka menggunakan nuklear ni untuk senjata. Kalau untuk industri, untuk punca kuasa, tak ada masalah lah. Senjata. Contohnya yang dekat dengan kita, China, Korea Utara dan sebagainya. Ini kalau kita tengok, kita tak boleh lah nak senyap je kan. Oleh itu, apa kita nampak tindakan kita? Ini jangan sonok tengok ni. Tengok pada baris dot yang ketiga tu. Laut Cina Selatan, nampak ni Laut Cina Selatan. Laut kita ni, kapal perang asing yang membawa senjata nuklear tak dibenarkan. Ni kapal perang yang membawa senjata nuklear. Dia mesti dapat kebenaran daripada negara-negara tertentu. Negara tertentu perlu bagi tahu juga pada negara-negara jiran. Ni nak bawa nuklear ni. Supaya kita hati-hati, takut berlaku kesan tu tinggi. Yang kalau nuklear ni kita panggil kesan apa? Kesan radiasi. Dia bukan main 10-15 kilometer, beratus km. Tengoklah peristiwa pengeboman bom atom dalam Perang Dunia Kedua di Hiroshima dan Nagasaki. Macam mana kesan dia? Di Chernobyl, Rusia, macam mana kesan dia? Cacat dan sebagainya. Ini kita tak nak. Nampak tu? Malaysia tidak membenarkan. Tadi cikgu dah sebut, Malaysia tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh. Nak berlabuh tak boleh. Mengadakan latihan di perairan negara. Kenapa kita tak nak? Dia akan berikan impak yang buruk kepada negara kita. Baik. Seterusnya kita nampak yang keempat, relevannya kita menyertai organisasi antarabangsa. 6, kita dah belajar PBB, OIC, relevan atau tidak. Kita menyertai. Walaupun kadang-kadang permintaan kita tidak didengar. Kalau kita nampak di sini, Malaysia memang serius terhadap PBB, kita tentang isu Palestin, OIC tentang isu di Timur Tengah. Kita nampak, negara kita nampak bahawa
PBB dan OIC ni tidak mampu berfungsi dengan baik. Maksud salah satunya kita nak pastikan keamanan, tapi keamanan itu tak dapat kita lihat lagi pada hari ini. Jadi macam mana dia nak memastikan negara-negara yang terlibat, khususnya negara kecil ini, dilindungi. Kita ni inilah yang sedang membangun, baru nak bangun kita ni. Jadi salah satu punca utama pelajar kena tahu dia ialah kuasa veto oleh kuasa besar. Veto ni pemutus. Nampak bawah ni ada ni. Ini negara-negara yang terlibat dengan kuasa veto. Ini semua negara besar. Jadi susahlah. Orang ni kata nak, satu kata no, habis tak boleh buat. Kita jika dua buah negara mempunyai kuasa, yang mempunyai kuasa itu bersama dengan 3 anggota yang tidak memiliki kuasa bersetuju. Nampak sini nampak baca tu. Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah. Hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama 3 anggota yang tidak memiliki kuasa itu bersetuju. Namun begitu tak berlaku. Namun kita nampak inilah yang menjadi masalah bila kita minta Israel diambil tindakan, Amerika kata tidak. Habislah. Tak boleh buat apa. Mereka pula disokong oleh negara-negara tertentu. Jadi sukarlah kita. Itu contoh. Sekadar contoh untuk kita menyelesaikan. Maksudnya PBB kena lebih cakna lah kepada negara-negara yang sedang membangun. Ini negara-negara kecil. Yang terakhir, ini kita nampak yang terakhir ni. Habis ni yang terakhir ni ialah tentang parti lah. Parti ni pendatang tanpa izin. Padi pendatang diizin. Jadi kita nampak bila sebut parti ni, sudah tentulah kita lah negara yang menerima. Kita dah belajar tentang UNHCR, tentang negara-negara pelarian. Malaysia ni kita nak tak nak kita kena tahu bahawa negara kita ni ada ini. Negara ni datang sebab apa? Sebab ekonomi kita makmur. Politik kita stabil. Kerana apa? Yang pertama ialah ekonomi. Ekonomi kita makmur, berkembang. Dari segi politik kita stabil. Dari segi sosial kita mungkin dari segi rumpun yang sama. Mungkin dari segi agama yang sama. Mungkin dari segi bahasa yang sama. Jadi tumpuanlah mereka datang ke negara kita. Kalau kita nampak di sini, banyaklah impak dia. Ini kita nampaklah membawa implikasi terhadap sosial ekonomi sampailah habis. Ini semua kita nampak. Sebab dia melibatkan tukaran wang asing, melibatkan keselamatan negara, melibatkan masalah sosial seperti pergaduhan, gangster, pelacuran dan sebagainya kan. Jadi kita nampak di sini. Pelajar boleh bacalah dalam satu persidangan berkaitan dengan hak asasi manusia, dan kita dah belajar dalam bab sebelum ini berkaitan dengan Suruhanjaya ini yang ditubuhkan tahun 1999. Inilah Suruhanjaya yang proaktif. Kena ingat, mungkin soalan objektif ni. Soalan objektif dia gemar ambil ni. Apakah nama Suruhanjaya yang terlibat menjaga hak asasi manusia? Inilah Suhakam. Kita nampak. Okey. Jadi kita nampak Malaysia ni daripada masa depan kita nampak lengkap lah dengan ASEAN-nya, dengan alam sekitarnya, dengan makanan dan sebagainya. Harapan kita ASEAN ni secara tak langsung, khasnya ASEAN, umumnya kita lah kalau Malaysia ni pada masa hadapan kita harap positif lah. Positif ni baik. Yang mana satu wawasan yang jelas dalam satu komuniti, dia kata sini. Kita kena bekerjasama untuk memastikan negara kita terus makmur, aman, tenteram dan dihormati oleh negara lain. Ui, panjang bab ini. Okey, habis.
Okey, terima kasih. Selepas ini kita dah boleh mula melihat video-video tentang tajuk-tajuk yang pada pandangan cikgu perlu pelajar faham, tahu dan sebagainya untuk SPM 2021.